السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahim, Titi Tuk Bandar, seterusnya tuan-tuan, perempuan, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda seluruhnya. Kita sambung pengajian kitab Bidayatul Mujtahid yang dikarang oleh Imam Ibn Rushdi. Takhrij kitab kita ni, takhrij dia ialah oleh Ahmad Abu Al-Majdi. Jadi pada malam ni kita masuk pada tajuk, iaitu masalah yang ketujuh, mengusung mayat dan juga keadaan hilang akal. Ini ialah masih lagi dalam masalah-masalah ataupun isu yang dihuraikan, yang dikemukakan oleh Imam Ibn Rushdi. Dan sebagaimana yang kita belajar sebelum ini, pendekatan kitab kita ini yang disusun oleh Imam Ibn Rushdi, dia lebih kepada fiqh muqarran, fiqh perbandingan. Maka dia bawalah pendapat-pendapat, dan sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, pendapat yang dia bawa ni boleh kata dia sentuh hampir semualah. Contohnya perbezaan pendapat yang kita panggil sebagai ikhtilaf ataupun khilaf yang mu'tabar, dan juga khilaf yang ghair mu'tabar. Yang mu'tabar pun dia cerita, yang syaz, pendapat yang ganjil, yang orang tak pakai pun, yang kita tak pakai pun dia cerita juga. Ini antara keunikan kitab Bidayatul Mujtahid yang disusun oleh Imam Ibn Rushdi. Cuma saya olah, saya simplify lah supaya sesuai dengan keadaan kita. Maka pada malam ni kita akan masuk pada masalah yang ketujuh, iaitu persoalan berkenaan mengusung mayat dan apa-apa yang berkaitan dengan mayat, apakah itu membatalkan wuduk ataupun tidak. Maka Imam Ibn Rushdi dalam kitab kita ini dia menyatakan sebahagian ulama mengeluarkan pendapat yang syaz. Dia kata ada pendapat yang syaz, pendapat yang ganjil, yang mana mereka mewajibkan wuduk kerana membawa mayat. Kita di Perlis ni ada tak siapa-siapa yang kalau bawa mayat, usung mayat, kira wajib kan? Kira sampai tahap wajib berwuduk semula? Rasanya boleh kata tak ada kot kan. Bagi kita, kita mengusung mayat itu tidak membatalkan wuduk. Tetapi kalau kita dengar ada orang kata usung mayat kan, kita bawa mayat itu membatalkan wuduk, kita kena ambil wuduk baru kalau kita nak semayang, maka ketahuilah bahawa Imam Ibn Rushdi
menyatakan dalam kitab ini bahawa itu adalah pendapat syadz, pendapat yang ganjil. Isu ini dia bukan khilaf yang muktabar. Ya, ada pendapat, ada khilaf, tapi pendapat itu adalah pendapat yang ganjil, yang tak perlu kita nak raikan. Jadi bagi kita, dan boleh kata hampir semua kita di Malaysia ini, kalau kita bawa mayat, kita usung mayat, itu tidak membatalkan wuduk kita. Baik. Tetapi bila kita belajar fiqh muqarran ni tuan-tuan, kita nak tahu pasal apa ada pendapat syadz ni? Apa dalil yang mereka guna pakai? Maka Imam Ibn Rushdi kata, mereka mewajibkan wuduk kerana membawa mayat berdasarkan athar yang daif. Berdasarkan athar yang daif, iaitu man ghassala al-mayyita falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Ini ada athar yang daif. Man ghassala al-mayyit, siapa-siapa yang memandikan mayat. Kalau kita ni, kita panggil tukang mandi mayat lah. Sini upah berapa mandi mayat? 200. Lebih kurang Penang jugalah. Perlis dengan Penang ni lebih kurang lah. Mandi mayat 200. 200 tak kira berapa orang mandi ke? Seorang mandi tu bagi 200, kira macam mana? Mana untuk urusan tu 200 lah, ikut dia lah. Ikut dia lah. 200. Baik. Jadi siapa yang mandikan mayat, kalau ikut pendapat yang syadz ni, pendapat yang syadz ni kata berdasarkan asar ni, tapi asar ni ulama kata dhaif. Man ghassala al-mayyit, siapa yang memandikan mayat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Maka mereka kata bahawa oleh sebab itu wajib mandi. Kan, wajib mandi. Lepas tu dia kata waman hamalahu falyatawadda. Ini masuk tajuk kita ni. Dan sesiapa yang mengusung mayat, siapa yang bawa mayat dia usung, maka hendaklah dia berwuduk. Maka berdasarkan kepada asar ini, pendapat yang syadz ini mengatakan bahawa batal wuduk dan dia wajib memperbaharui wuduk kalau dia nak semayang ataupun ibadat yang perlu kepada wuduk. Ini punca dia, tuan-tuan sekalian. Ini punca dia. Baik. Maka kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan bawa mayat ini, kita dapati bahawa qaul yang mu'tamad menunjukkan kepada kita membawa mayat itu tidak membatalkan wuduk. Dia tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wuduk. Tetapi bagi kita, kalau kita bagi sesiapa yang berpegang kepada pendapat ini tapi pendapat yang dhaif, pendapat yang syadz, maka hendaklah dia berwuduk. Tapi banyaklah perbezaan pendapat di kalangan para ulama, dan sebahagiannya mengatakan bahawa asar ini sahih dan sebagainya. Itu ada perbincangan di kalangan para ulama. Kemudian Imam Ibn Rushdi kata, walaupun diketahui bahawa jumhur ulama mewajibkan wuduk kerana hilang akal dengan pelbagai sebab, sama ada kerana pingsan, gila ataupun mabuk, semuanya dikiaskan kepada tidur. Baik, pasal apa jumhur ulama kata wajib berwuduk? Kerana hilang akal. Hilang akal tu sebab apa? Sebab pingsan pun ada, sebab gila pun ada, ataupun sebab mabuk. Maka ulama yang berpegang kepada pendapat ini, sebabnya mereka menggunakan qiyas. Mereka guna qiyas kepada tidur. Kan, kalau tidur itu mewajibkan wuduk, membatalkan wuduk, seperti tidur yang nyenyak, maka hilang akal dia kata lebih utama. Kan, kalau hilang akal lebih utama, menjadi sebab batalnya wuduk. Dan ini Imam Ibn Rushdi kata termasuk isu ataupun masalah yang disepakati oleh para ulama dan masyhur menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Baik, tuan-tuan sekalian, bila kita usung mayat, ia termasuk di antara ibadah, kan? Ia termasuk di antara amalan yang
boleh mendatangkan pahala yang sangat besar dalam agama kita. Start daripada semayang mayat tu, kita tunggu. Tak tahulah di kalangan tuan-tuan banyak buat macam mana, tapi kita start daripada semayang mayat tu, solat jenazah tu, mayat keluar, kita keluar sama-sama dengan mayat. Iring, dengan bahasa kita iring, mengiringi jenazah. Bukan pergi asing. Bukan kata kita naik kereta kita pergi seorang-seorang, lepas tu tak apalah, tunggu dekat tanah perkuburan, nanti mayat tu datang. Nanti kita akan tengok bagaimana ulama membahaskan tentang soal pasal usung mayat tu, mengiringi mayat, membawa mayat ke tanah perkuburan dari tempat sembahyang jenazah. Baik, dalam masyarakat kita yang biasa berlaku macam-macam. Antaranya ialah kita datang sembahyang mayat, lepas tu bila kita tengok mayat tu dibawa, diusung keluar, kita pun pergi kat kereta, kita start enjin kereta kita pergi sendiri, seorang. Maka kita tak ikut dia punya pergerakan jenazah. Ada setengah orang pula kita tengok dia mengiringi jenazah. Dia follow, kan? Habis mayat-mayat, tunggu. Tengok mayat ni bawa masuk dalam van. Bila masuk dalam van pun bergerak, dia pun bergerak, dia follow. Kan? Dia follow van jenazah sampai ke tanah perkuburan. Bila sampai ke tanah perkuburan, yang ni pun macam-macam dalam masyarakat kita, dan kita akan tengok macam mana ulama membahaskan persoalan ini. Ada di antara kita, bila mayat masuk je dalam liang lahat, kan, mayat masuk je dalam liang lahat, kambus-kambus dia belah lah. Masuk dalam liang lahat, dia tak tunggu sempurna urusan pengkebumian. Masuk dalam liang lahat, dia pun berundur balik. Dan sebahagian yang lain pula tunggu sehingga selesai semua. Baik, kita tengok tuan-tuan sekalian, bagaimana para ulama dia cerita benda-benda yang macam ni. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Sebabnya ialah ada janji yang Nabi sebut yang berkaitan masalah semayang jenazah, pengurusan jenazah ni, termasuk usung mayat bawa pergi ke tanah perkuburan. Nabi sebut pasal pahala 2 qirat. Pahala 2 qirat. Dan pahala 2 qirat ni ada riwayat yang menunjukkan bahawa 1 qirat tu saiz hak paling kecil adalah sebesar bukit Uhud. Bukan hak paling besar, hak paling kecil. Maknanya 1 qirat paling kecil, paling lekeh yang kita akan dapat, 1 qirat besar dia adalah bukit Uhud. Tuan-tuan tahu bukit Uhud yang mana? Ada orang dia cakap kat saya, dia kata, "Ustaz, bukit Uhud kecil." Dia kata bukit Uhud kecil. Dia confuse bila sampai bas tu, kan, bila sampai dengan bas tu, hak tinggi tu ke hak pakai dia naik ambil gambar tu, kan? Bukit Uhud ni tuan-tuan, Jabal Uhud ni hak tinggi tu, yang nampak kemerahan tu, kan. Kalau kita duduk di Madinah, duduk hotel tu, kita boleh tengok, kan, nampak besar tuan-tuan. Pahala 1 qirat paling kecil ialah sebesar bukit Uhud. Pahala ni tuan-tuan, masalah dengan pahala ni benda yang kita tak nampak. Nak kata pahala ni dibentuk macam mana, kita tak tahu benda tu. Tapi yang kita boleh yakin untuk cakap pada orang, pahala ni kalau nak banding dengan duit, kalau nak banding dengan emas, nak banding dengan benda atas dunia, tak ada tolok banding dia. Tu pahala. Kalau kita tukar tuan-tuan, pahala tu kepada duit, sebesar bukit Uhud tu, agak-agak banyak ke sikit? Duit tukar kepada bukit Uhud sangat besar. Apatah lagi kalau kita tukar kepada intan belian, emas dan sebagainya sebesar bukit Uhud.
Maka dengan sebab itu tuan-tuan, para ulama membincangkan pasal cerita bawa jenazah ni macam mana, mengiringi jenazah, usung jenazah pergi sampai ke tanah perkuburan tu macam mana sebenarnya. Pasal apa? Sebab pahala tu sangat besar. Baik, ini disebabkan dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ni hadis Abu Hurairah, man shalla ala janazatin falahu qiratun wa man ittaba'aha hatta tuda'a fil qabri faqiratani. Qala qultu ya Aba Hurairah wa mal qirat? Qala mithlu Uhud. Barang siapa yang menunaikan solat jenazah, maka baginya pahala 1 qirat. Dan siapa yang hantar jenazah tu hingga jenazah tu diletakkan dalam liang kubur, maka dia dapat pahala 2 qirat. Lalu ditanya, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, wa mal qirat? Yang kata qirat ni apa dia? Yang kata qirat ni apa dia? Maka dia jawab, qala mithlu Uhud, seperti gunung Uhud. Sekarang timbul soalan. Kita sampai dekat masjid, solat jenazah dah selesai dah, lambat. Orang Melayu ni tuan-tuan, dia ada beberapa benda yang dia sangat tepat masa, hak lain tak boleh percaya. Antara benda yang paling tepat masa orang Melayu kita tuan-tuan, sembahyang jenazah. Yang ni boleh bagi pujian. Kalau dia kata 11 pagi tuan-tuan, memang betul 11 pagi. Dia tak jadi 11.30. Saya dah pergi dah banyak tempat tuan-tuan. Tuan-tuan pergi 11.30 memang tak ada. Dah habis. Tak payah 11.30. Saya banyak kali dah kena. Kalau pukul 11 pagi sembahyang jenazah, pergi 11.10 confirm tak dapat lah. Orang dah sudah lah. Adalah beberapa tempat saya pergi lewat 2-3 minit. Yang tu lah paling lambat. Lewat 2-3 minit. Hak lain semua tepat. Pukul 11 ya, jalan. Orang Melayu kalau dia buat kerja dia semua macam sembahyang jenazah, memang cemerlang orang Melayu. Kan? Tapi masalah orang Melayu kita ni, bab-bab yang tertentu ni saja yang tepat waktu. Hak lain, kalau dia kata lepas subuh, Zuhur pun lepas subuh juga. Tu perangai orang Melayu kita lah. Dia punya, kan, dia punya delay dia tu, dia boleh pergi jauh. Kalau di UK tu, tuan-tuan sekalian, kalau dia kata apa ni 9 lebih 9ish, dia kata 9 lebih, memang 9 lebih tu 9.5 minit, 9-10 minit. Kalau kita 9 lebih, dia boleh sampai dekat pukul 10. Tu orang Melayu kita. Baik, jadi timbul soalan, sebab qirat ni, masalah qirat ni, pahala besar ni, siapa nak lepaskan pahala besar? Kita sampai lambat dekat masjid, kata sembahyang jenazah pukul 11 pagi, kita sampai 11.30, habis dah. Orang dah husung dah mayat pergi ke tanah perkuburan. Kita pun pergi ke tanah perkuburan, iring jenazah tu masuk dalam liang lahat. Hadis ni kata, siapa yang sembahyang mayat dapat 1 qirat, hantar sampai ke tanah perkuburan 2 qirat. Sekarang soalan dia ialah, kalau kita terlepas sembahyang mayat tu, 1 qirat tadi, adakah baki 1 lagi qirat di tanah perkuburan tu, dapat ke tak dapat? Ini antara yang dibahaskan oleh ulama. Sebab apa? Sebab pahala yang kata sebesar qirat itu sangat penting nilai dia. Maka sebahagian ulama mensyaratkan pahala 1 qirat menunaikan solat jenazah dapat diperolehi jikalau dia menunaikan solat, kan, dia menunaikan solat dan dia berada di dalam rumah ataupun tempat itu sampailah jenazah itu dihantar ke tanah perkuburan. Maksudnya ialah, ada juga ulama kata nak dapat 1 pahala qirat tu pun tak boleh kita sembahyang mayat
sudah semayang mayat, Assalamualaikum warahmatullahi, start kereta balik. Tak boleh. Ini pendapat sebahagian ulama. Maknanya nak dapat pahala satu qiraat, mengikut sebahagian pendapat ulama, kena tunggu jenazah tu dibawa keluar daripada tempat semayang mayat. Ini sebahagian pada pendapat lah. Manakala sebahagian yang lain kata tak, oleh sebab hadis ni kata semayang mayat, maka dia kata semayang mayat lah. Siapa yang semayang mayat, lepas tu selesai semayang mayat, dia tak tunggu dah, dia masuk kereta, dia balik, dia tetap dapat satu qiraat. Sebab tu kita, tuan-tuan, kalau kita tak sibuk sangat kan, kalau kita tidak kalut sangat, apalah salahnya kita tunggu. Ni kalau setakat nak balik rumah, nak tidur saja, nak rehat-rehat, pahala 2 qiraat ni, tuan-tuan, besar. Dan qiraat ni pula benda yang kita tak nampak. Cuma permisalan perbandingan tu ada sebesar gunung Uhud. Kalau kita masih tidak rasa tertarik, kita tak tahu nak kata apa, tuan-tuan. Kan kita tak tahu nak kata apa. Dan ulama yang kata perlu tunggu sehingga jenazah tu dibawa keluar, sebab berdasarkan hadis Muslim daripada sahabat yang bernama Khabbab radhiyallahu anhu, yang mana disebut man kharaja ma'a janazah min baitiha, siapa yang keluar bersama jenazah daripada rumah dia. Maka dengan sebab itu memang ada pendapat ulama yang kata bukan setakat sembahyang jenazah, tapi kena tunggu dia keluar dulu. Sebab tu kita kata kalau kita sibuk sangat, tak apalah dah sibuk sangat. Tapi kalau kita tak sibuk sangat, tapi nak pergi sampai ke tanah perkuburan tu ada hal, tapi setakat beberapa minit tunggu jenazah tu dia bawa keluar, maka tunggulah sehingga jenazah itu dibawa keluar. Itu lebih baik. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita cakap ni sebab kita nak pahala tu. Kita semayang, kita iring jenazah, kita usung jenazah, hantar ke tanah perkuburan, kita tunggu di tanah perkuburan. Sebab apa? Sebab nak pahala tu. Dan pahala ni pelbagai keadaan untuk kita dapat. Bukan setakat semayang, bukan setakat doa kita, zikir, baca Quran dan sebagainya. Urusan jenazah ni pun pahala. Jadi sebab tu kita dapati ulama membahaskan tentang isu ini. Dan berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa bagi aku, maknanya bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata pahala satu qiraat ni tetap dapat walaupun kita semayang saja, lepas tu terus balik tanpa tunggu jenazah dibawa keluar. Kalau masjid, masjid lah. Kalau rumah, rumah. Itu pendapat Imam Ibn Hajar. Dia kata sebab duk tunggu jenazah keluar dan sebagainya itu tidak termasuk dalam hadis tersebut. Ini pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Berbeza, dia kata, berbeza dengan orang yang nak pahala 2 qiraat. Siapa yang nak pahala 2 qiraat, dia kena tunggu. Dan dia tunggu, dia tak boleh pergi asing, dia kena iring jenazah tu. Siapa yang nak pahala ekstra, dia usung kan? Dia usung. Baik. Kemudian ada orang tanya, dia kata, Ustaz, tak tahulah sebab apa, sebab badi ke, sebab ada kenangan ke, sebab apa ke. Dia kata lepas hantar mayat tu, bawa mayat pergi ke tanah perkuburan, mungkinlah sebab duk pegang kain kapan, duk selak, duk tutup apa semua ni. Dia kata tak tahulah, ataupun sebab dia tu kawan kita ke apa ke, malam tu mimpi jumpa dengan si mati. Bila mimpi jumpa dengan si mati, hak ni kita nak kategorikan mimpi tu dalam mimpi hak macam mana? Adakah kita nak kategorikan mimpi tu ke dalam mimpi yang benar, yang mana kita akan cerita dekat kawan kita, dekat ahli keluarga kita apa semua, ataupun ia termasuk dalam mimpi yang buruk,
yang mana kita dilarang daripada cerita kepada orang lain. Maka tuan-tuan sekalian, bila kita mimpi, kita kena tengok mimpi tu mimpi yang macam mana. Memanglah kita mimpi jumpa dengan orang mati, tapi masa kita jumpa dia dalam mimpi kita tu, yang kita faham mimpi tu dalam keadaan baik ke atau mimpi tu dalam keadaan menakutkan, buruk. Itu kategori dia. Maka kalau kita tengok mimpi tu benda yang patut kita cerita pada orang, kita cerita pada orang. Tapi kalau mimpi itu mimpi yang mengerikan, yang menakutkan ataupun yang mengaibkan, maka dia termasuk dalam mimpi buruk yang tak boleh kita cerita kepada orang lain. Lepas tu ustaz, kalau dia suruh apa-apa, dia cakap ni macam mana? Adakah kita nak pakai benda yang dia cakap ataupun kita ignore, kita buat tak tahu sahaja dengan apa yang si mati cakap dalam mimpi tersebut kepada kita? Tuan-tuan sekalian, soalan-soalan yang macam ni sebenarnya telah pun jawapan dia pernah berlaku pada zaman sahabat dulu. Dia pernah berlaku, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebabnya ialah masa tu cerita ni berkenaan dengan satu sahabat yang bernama Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Cerita pasal kita mimpi jumpa dengan orang mati ni kita tak tahulah. Mungkin sebab kita close friends kan, kawan akrab. Mungkin sebab kita ni ada kenangan tertentu dengan dia. Mungkin sebab dia ni memang hari-hari kita duduk makan, minum, bergurau dengan dia. Macam-macam sebab lah. Dia boleh jadi. Maka para ulama menceritakan kepada kita tentang hal ni, tentang hal ni. Yang pertamanya kita jawab dengan apa yang dijawab oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab di Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh Imam Ibn Qayyim ini pun ada juga ulama yang tak berapa setuju kandungan dia, tetapi saya cerita kepada tuan-tuan, kemudian terpulang kepada tuan-tuan sama ada tuan-tuan boleh terima ataupun tidak. Tapi ini ulama yang besar lah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Tapi pendekatan dia Imam Ibn Qayyim bila dia tulis Ar-Ruh, dia tidak strict sebagaimana kitab-kitab sebelum tu. Jadi benda-benda yang dhaif pun ada dalam tu dan sebagainya. Tak apalah, tapi saya cerita kepada tuan-tuan tentang bagaimana stand yang diambil oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kalau kita bermimpi jumpa dengan orang mati, sama ada hak kita usung tadi ataupun yang kita hantar tadi, ataupun mana-manalah kawan kita ke, ahli keluarga kita ke yang meninggal dunia, tiba-tiba kita mimpi jumpa dalam tidur kita dengan si mati ini. Maka antaranya ialah berdasarkan ayat surah Az-Zumar ayat 42. Firman Allah Ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yang pegang jiwa manusia ketika dia mati dan memegang roh orang yang belum mati pada waktu tidur dia. Dua. Cerita dia dua. Satu, roh orang yang dah mati. Satu lagi, roh orang yang belum mati. Tapi orang yang belum mati ni waktu dia tidur, maka dia menahan. Fayumsiku, dia tahan. Allah Ta'ala tahan roh orang yang dia telah tetapkan kematian dia, dan dia melepaskan roh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Maknanya gini tuan-tuan, sebahagian ulama seperti Imam Ibn Qayyim dan sebagainya mengatakan bahawa kalau kita mimpi jumpa dengan orang mati ni, dia jadi beberapa kemungkinan. Tak semestinya
tapi dia boleh jadi beberapa kemungkinan antaranya ialah permainan setan. Tu biasalah, kita bawa-bawa masuk dalam mimpi. Tapi dia kata tidak semua benda yang kita mimpi tu, jumpa orang mati tu, semua tu permainan syaitan. Tak. Dia boleh jadi, para ulama kata hendaklah kita tengok keadaan mimpi tu. Dia boleh jadi mimpi yang benar. Berdasarkan apa? Surah Az-Zumar yang kita baca tadi. Sebab ulama-ulama yang setuju bahawa roh ni boleh berjumpa ni, antara roh orang yang hidup masa dia tidur, masa dia mimpi tu, boleh berjumpa dengan roh orang yang mati, sebab dia kata berdasarkan kepada surah Az-Zumar ini. Maka bila mereka berjumpa, kan, kita tidur, kita mimpi, dan kita berjumpa dengan roh orang yang mati, maka orang mati ni, roh dia dipegang oleh Allah Ta'ala, dia tak boleh balik ke jasad dia. Tapi orang yang belum mati, orang yang hidup, dibenarkan untuk pergi kembali kepada jasad dia. Ni cerita gaib. Cerita gaib. Dan kita tak boleh nak pandai-pandai lah. Kita tak boleh nak memandai-mandai. Tapi itu sebahagian daripada pendapat para ulama. Jadi Imam Ibn Qayyim kata, sekurang-kurangnya ada dua pendapat dalam masalah mentafsirkan ayat ni. Sekurang-kurangnya ada dua pendapat. Salah satu pendapat itu mengatakan bahawa roh yang ditahan itu, kan, adalah roh orang yang dah mati. Allah Ta'ala pegang dia, dia tak boleh balik kepada jasad dia. Manakala roh yang dilepaskan, yang disebut dalam surah Az-Zumar tadi, ialah roh orang yang tidur, maka dia balik kepada jasad dia. Itu adalah apa yang disebut oleh sebahagian daripada mufassirun. Dan itulah juga disebut contohnya oleh Al-Imam At-Tabari, yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yang disebut oleh An-Nasafi dan sebagainya, termasuk Imam Ibn Jauzi. Mereka mengatakan bahawa sesungguhnya roh orang yang hidup dan roh orang yang mati saling bertemu dalam mimpi. Mereka saling mengenali antara satu sama lain sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, masyiah Allah Taala. Maka ketika masing-masing hendak kembali kepada jasad dia, Allah Ta'ala tahan, halang roh orang yang dah mati, maka dia tak boleh balik kepada jasad dia. Sebaliknya Allah Ta'ala membiarkan roh orang yang masih hidup untuk kembali kepada jasad dia. Dan pendapat yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim tadi, tuan-tuan, termasuk oleh Imam Ibn Jauzi, juga oleh Al-Qurtubi dan juga oleh At-Tabari tadi, memang ada, pernah berlaku pada zaman sahabat. Pernah berlaku kepada zaman sahabat. Dan sahabat ni, sahabat ya, salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Antara kelebihan dia, sifat tawaduk yang dia ada. Dia ada sifat tawaduk, iaitu sahabat yang bernama Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Benda ni berlaku masa bila? Masa perang Yamamah. Masa perang Yamamah. Perang Yamamah ni perang apa? Perang satu attack, kan, serangan terhadap Musailamah Al-Kadzab. Siapa dia Musailamah Al-Kadzab? Musailamah Al-Kadzab ni nabi palsu. Nabi palsu. Bila berlaku peristiwa ni, tuan-tuan? Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Abu Bakar menjadi khalifah. Nabi baru je wafat, baru je mati, kan? Tapi berlaku perang ni pasal Musailamah Al-Kadzab. Apa yang berlaku? Ramailah sahabat-sahabat yang mati, dan kita tahulah, kita dah belajar sirah, ramai sahabat-sahabat yang mati, termasuk golongan penghafal Quran ni, mati syahid di medan perang. Termasuk dalam serangan terhadap Musailamah Al-Kadzab ini Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Maka Thabit syahid dalam peperangan itu. Dan pada masa itu Thabit bin Qais ni, dia pakai baju besi yang harga dia mahal. Thabit bin Qais ni dia pakai baju besi yang harga dia mahal. Dan ada satu orang, dia lalu dekat mayat Thabit bin Qais, dia nampak mayat tu siap dengan pakai baju besi mahal, dia pergi ambil baju besi tu. Dia mencuri barang yang ada pada mayat.
Cerita pencuri ni tuan-tuan, dia mencuri daripada badan mayat ni, dia bukan saja berlaku pada zaman sahabat, zaman kita ni pun cukup banyak. Kita nak pelik apa zaman kita hari ni? Banyak berlaku ni. Pasal apa? Zaman sahabat pun ada. Curi daripada badan Thabit bin Qais. Hari ni tuan-tuan, kalau ada orang kena langgar lori ke apa ke, tuan-tuan tengoklah, lagi dompet hilang, handphone hilang, yang kawan tu berdarah apa semua. Dah, penjenayah dia tak kira yang tu, dia kira dia boleh sapu apa yang dia boleh sapu. Benda yang dia nampak, yang mengerikan depan mata dia, langsung tidak cukup untuk menakutkan dia daripada melakukan jenayah. Kita tuan-tuan, kita ni bab kesian tu satu, kesian kepada mangsa kemalangan tu satu. Satu lagi, kita tengok dengan dahsyatnya tu, kita tak tergamak tuan-tuan nak buat satu lagi jenayah. Soal kesian kepada mangsa kemalangan, yes, kesian satu, tapi kita sendiri pun takut. Dengan keadaan macam tu, kita nak pergi buat jenayah, kita takut. Maka benda lagu ni tuan-tuan memang duk berlaku daripada zaman sahabat sampai zaman kita hari ni. Benda ni duk berlaku. Maka apa yang berlaku tuan-tuan, orang ni dia pergi ambil baju besi Thabit bin Qais. Lepas tu ada satu orang bermimpi, dia didatangi oleh Thabit bin Qais. Dalam mimpi tu dia berjumpa dengan Thabit, dan Thabit berpesan kepada orang tu dalam mimpi tu, dia kata, aku wasiatkan kepada kamu. Dia kata, aku wasiatkan, aku pesan kepada kamu, dan jangan kamu kata ini hanya mimpi karut. Jangan kata ni mimpi karut. Dia kata, yang menyebabkan kamu tak peduli pasal mimpi ni. Jadi dia pesan awal-awal lagi. Maka Thabit bin Qais dalam mimpi tu, dia bagi tahu kepada orang yang bermimpi tu, dia kata, bila aku mati, ada satu orang dia melalui jenazah aku dan dia ambil baju besi aku. Dia pun tunjuklah tempat tu, dan dia kata tempat dia duduk tu, di khemah tu ada kuda yang dia gunakan untuk aktiviti dia, dan dia letakkan satu bekas atas baju besi aku. Mana bekas tu kalau letak atas tu tak nampak baju besi. Jadi baju besi ni tersorok, tersembunyi di bawah bekas, dan di atas tu ada pelana, dia kata. Lepas tu dia kata, pergilah jumpa dengan Khalid bin Al-Walid, minta dia supaya memberi tugas kepada orang lain untuk mengambil baju besi aku itu. Dan jikalau kamu bertemu dengan Abu Bakar, dengan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar, sampaikan kepadanya bahawa aku ada hutang sekian-sekian dan sebagainya. Dia bagi tahu. Dalam mimpi tu dia ada hutang. Dan kemudian dia kata, aku ada hamba abdi, status dia merdeka. Hamba abdi tu dia merdeka. Maka bila dia nak akhir mimpi tu, Thabit bin Qais pesan, dia kata, sekali lagi aku nak pesan, jangan kamu kata mimpi ni karut sehingga menyebabkan kamu tidak peduli kepada mimpi ini. Tuan-tuan, bila orang tanya soal isu ni, sebab apa tuan-tuan? Yang berlaku kepada Thabit bin Qais ni, bila pergi ke tempat tu, betul. Khalid Al-Walid dia hantar orang pergi cek, betul. Sampai tempat kuda tu memang ada bekas, kan? Telanggar bekas tu jatuh, tengok ada baju besi. Dan fakta yang disebut dalam mimpi tu benar. Maknanya bila tengok hak mimpi tu dengan apa yang ada dalam realiti tu sama. Maka inilah yang menjadi hujjah kepada ulama yang mengatakan bahawa boleh berlakunya pertemuan di antara roh orang yang saleh dengan orang yang masih hidup, dan pertemuan itu berlaku dalam mimpi. Orang yang jahat tak boleh, sebab dia disibukkan dengan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia ialah kalau benda ni berlaku kepada kita, katalah ahli keluarga kita ke, kawan kita ke, jiran kita meninggal dunia, lepas tanam dia,
malam tu ke, atau minggu depan ke, atau beberapa hari lepas tu mimpi jumpa dia. Dan dia pesan sesuatu. Dan benda yang dia pesan tu, bila kita cek di luar mimpi ya, jangan cek dalam mimpi. Nak cek dalam mimpi macam mana? Nama pun mimpi. Ni nak kena pesan betul-betul. Lagi tuan-tuan salah faham pula. Ustaz nak cek macam mana saya mimpi? Cek tu bila kita bangun tidur. Bila dah bangun tidur, pergi cek. Tak kira lah hari tu ke hari bila-bila, kita dah sedar daripada mimpi tu, pergi cek. Maka kalau kita periksa, kita cek, benda yang ada dalam mimpi tu, yang kita jumpa dengan ahli keluarga kita tadi, kawan kita, kejiran kita tadi tu, dia pesan tu, benda yang dia pesan tu tengok-tengok betul, maka hendaklah kita menunaikan hak, apa-apa hak yang perlu ditunaikan. Faham tak? Maksud dia gini, kalau dia pesan, contoh ni, katalah salah seorang ahli keluarga kita meninggal dunia, dah ke bumi apa semua, dah semayang jenazah ke bumi apa semua, balik rumah malam tu tidur, malam tu ke malam esok ke apa semua ni, tiba-tiba mimpi jumpa dia. Dalam mimpi tu dia pesan, ni contoh tuan-tuan, dia dalam mimpi tu dia pesan, dia kata motor tu ada lagi hutang, dia kata motor tu, dia kata ada lagi hutang 1,000 lagi dengan CA yang jual motor tu, jadi ada hutang. Dia kata engkau pergi tolong bayar hutang tu, ambil duit aku, ambil duit harta peninggalan aku tu, ambil 1,000 pergi bayar dekat orang tu. Jadi maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia bila kita bangun tidur hari tu ke hari bila-bila, kita pergi cari orang tu, tanya dia, betul ke engkau jual motor ni dekat si mati ni? Kalau dia kata betul, tanya dia, ada hutang tak lagi? Kalau orang tu kata ada hutang lagi, kita tanya dia, hutang berapa? Dia kata 1,000. Maknanya menepati dengan apa yang dikhabarkan kepada kita dalam mimpi tadi. Maka inilah ia menjadi hujah para ulama yang menyamakan dengan apa yang berlaku kepada Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Benda tu boleh jadi, boleh berlaku, dengan syarat fakta tu sama. Faham kan? Dengan syarat fakta tu sama. Fakta tak sama macam ni, fakta tak sama, tuan-tuan pergi cari orang tu, betul ke ada jual motor ni? Tak ada, mana ni bukan motor saya. Kita pun sibuk, tak puas saya nak bagi 1,000. Saya nak bagi 1,000 pasal apa? Sebab arwah pesan semalam. Dia kata arwah pesan semalam. Hak ni kartun, jangan duk buat. Jangan yang pergi memandai-mandai nak pergi bayar, jangan. Maknanya mimpi semalam tu karut. Tu cara kita nak beza. Yang kita mimpi tu ru'yah sadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar ni tuan-tuan bukan sahaja berlaku kepada Nabi, tapi dia boleh berlaku kepada orang yang saleh. Ru'yah sadiqah. Cuma beza dia, Nabi semua mimpi dia benar. Kita pula bercampur, mimpi benar pun boleh jadi, mimpi hak main-main, hak karut ni pun boleh jadi. Cuma orang macam kita ni hak banyak hak karut lah. Kan? Orang macam kita ni banyak karut lah. Tapi kita tak nafi bahawa boleh berlaku ru'yah sadiqah, mimpi yang benar. Jadi nak beza macam mana? Cara nak beza ialah pergi cek. Benda yang berlaku dalam mimpi, pergi cek. Kalau betul, maka tunaikan hak tadi. Dan juga dengan syarat bahawa apa yang disuruh itu tidak bertentangan dengan hukum syarak. Kalau apa yang disuruh ataupun yang diceritakan dalam mimpi itu bertentangan dengan hukum syarak, wajib kita abaikan mimpi itu. Contohnya dia kata dalam mimpi itu kita jumpa dengan mak kita, contohnya kan, arwah mak kita kata tu harta aku tu aku nak bagi kat hang seorang je, dia kata. Kat adik-adik hang pun jangan bagi lah, dia kata. Kita bangun pagi esok tu rasa kan? Bangun pagi esok tu rasa, tuan-tuan, hak mimpi lagu tu wajib kita abaikan. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan hak waris si mati, iaitu adik-beradik kita kan, adik-beradik kita, abang kita, kakak kita, semua tu waris kepada si mati. Maka kita tidak boleh mengikuti apa yang disuruh dalam mimpi itu.
Jadi itu cara kita nak bezakan di antara ru'yah sadiqah, mimpi yang benar, yang boleh juga berlaku kepada kita sebagai orang-orang yang saleh dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi juga mimpi itu mimpi yang karut kan, yang wajib kita jauhi. Baik. Jadi ini antara apa yang disarankan oleh para ulama. Cuma ada pesanan bagi sesiapa yang mengalami pengalaman seperti ini, dia kena tahu bahawa para ulama mengatakan bahawa soal roh ialah semuanya dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra, Allah Taala dah bagi tahu awal lagi kepada kita ayat 85, iaitu wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu daripada urusan Tuhanku. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau bab ruh ni jangan nak memandai-mandai. Jangan nak memandai-mandai. Jadi kalau tak pasti, abaikan. Kan? Kalau benda yang kita tak pasti, benda yang kita nampak macam karut, macam benda yang tak logik dan sebagainya, jangan kita terlalu menurut perasaan hati kita, jangan. Kan? Sebab roh ni adalah urusan Allah, dan Allah Ta'ala kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah Ta'ala kata, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Ini adalah apa yang diberitahu kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali tuan-tuan, saya nak pesan satu benda. Bila kita bercakap pasal mayat ini, pengurusan jenazah, kita tahulah bahawa sekarang ni ke musim Covid. Tuan-tuan baca berita, SPRM ada tangkap kaki tangan hospital. Pasal apa? Tangkap kaki tangan hospital? Rupa-rupanya dia orang ni macam ada sindiket. Dia ada package. Oh, azan. Minta maaf. Ada bagi peluang untuk azan. Silakan. أشهد أن محمدا رسول
أشهد أن محمدا رسول الله حي حي على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Sedang hadirin mukminin, akhir sekali berkenaan dengan jenazah ni, pengurusan jenazah ini, saya nak pesan satu benda. Oleh sebab kita tahu, kita sedia maklum bahawa pengurusan jenazah sebenarnya tidak percuma. Sebenarnya tidak percuma sebab banyak kos yang terlibat. Dan sebagaimana yang saya sebut tadi, dalam negara kita pun pihak berkuasa seperti SPRM, dan ini dilaporkan dalam berita, bagaimana ada hospital yang tertentu yang kaki tangan dia ditangkap oleh SPRM. Sebab apa ditangkap, tuan-tuan? Sebab dalam pengurusan jenazah ni macam-macam lah, termasuk soal nak mandi mayat dan sebagainya, semua itu ada upah dia, ada upah. Jadi orang yang bekerja di hospital ni dia ambil commission. Dia ambil commission. Sebab itu di setengah-setengah hospital dia tak suka kalau ada NGO yang menganjurkan package pengurusan jenazah secara percuma. Dia tak suka. Sepatutnya kalau orang nak buat package pengurusan jenazah secara percuma ni, sepatutnya kita semua suka. Sebab percuma. Kan tolong orang mati, tolong keluarga si mati dan sebagainya, meringankan beban mereka. Tapi realiti hidup kita hari ini, tuan-tuan, bukan semua orang suka. Kita mungkin suka, tapi orang lain mungkin tak suka. Sebab ia menjejaskan mata pencarian mereka. Sebab kalau dia pas satu kes kepada, katalah satu company ataupun kepada satu tim, satu kumpulan yang charge beberapa ratus sebagai contoh, dia ambil commission 20% ke berapa persen, maka kalau satu hari itu ada berapa kes, berapa banyak duit masuk. Maka inilah yang menyebabkan SPRM mengambil tindakan dan menangkap beberapa kaki tangan hospital tersebut. Jadi ini antara perkara yang malangnya dia berlaku di kalangan kita orang-orang Islam. Baik, maka kita nak sebut di sini, tuan-tuan, kita akui bahawa soal
gali kubur, kan, mandi mayat, kafan dan sebagainya itu, dia melibatkan kos, kan, melibatkan kos. Maka ramai orang dia nak tahu, kan. Contohnya, apa hukum kita membayar kepada orang yang mandikan mayat? Itu kontrak apa tu, kan? Apa hukum kita membayar kepada tukang gali kubur? Itu pakai kontrak apa? Maka di sini para ulama menyenaraikan kepada kita supaya kita faham status pemberian tadi. Baik, katalah orang yang buat kerja tu dia tak minta apa-apa. Katalah orang yang uruskan jenazah tu dia tak minta apa-apa. Kemudian kita yang bagi duit dekat dia. Dia tak minta dan dia tak charge. Kita nak bagi kepada dia, tak kira lah sebagai driver ke sebagai apa ke, dia tak kenakan charge, dia tak minta upah, tapi kita nak bagi kepada dia duit 100 ke 200 ke 500 ke apa-apalah kita nak bagi, maka itu dipanggil hadiah. Yang tu nak kena beza, itu dipanggil hadiah. Dan orang yang terima hadiah memang dianjurkan untuk terima, jangan tolak. Orang bagi, kita dianjurkan untuk terima. Satu lagi dia panggil upah, kan, upah. Kita panggil orang ni, kita kata, Haji, ni ada kematian ni, minta Haji ni uruskan soal mandi. Dia kata boleh, bayar dia 200, kan, 200. Maka itu upah. Ataupun memang dalam kampung kita tahu dia memang ambil upah, jadi kita dah faham-faham sendirilah, kalau kita suruh dia memang kena bayar upah. Itu dia panggil upah. Jadi hadiah dengan upah ni beza. Yang tu tuan-tuan kena tahu, hadiah dengan upah dia beza. Apa yang beza? Apa yang sama? Yang sama ni dua-dua tu halal, itu sama. Dua-dua tu halal. Tuan-tuan buat kerja sukarela, tuan-tuan tak kenakan charge. Mandikan mayat sukarela, jadi apa sekalipun sukarela, tak kenakan charge. Tapi orang bagi hadiah, itu halal. Sama dengan upah. Upah pun sama, halal. Tuan-tuan charge RM100, RM1,000, jadi pakar bedah, dia boleh dapat gaji RM20,000 dan sebagainya. Potong rumput, charge RM50, itu halal. Jadi upah dengan hadiah dia sama-sama halal. Boleh, harus kita laksanakan transaksi yang macam tu. Dua-dua halal. Yang membezakan antara dua ini, dia ada beza. Tadi ada persamaan, tapi dia ada beza. Yang membezakan antara dua ini ialah dari segi pahala. Itu beza. Dari segi pahala beza. Tuan-tuan pergi potong rumput, kan, tuan-tuan pergi potong rumput. Potong rumput kat mana? Potong rumput di kawasan masjid. Sukarela, tak dapat apa-apa, peluh lah. Air pun kena bawa sendiri, kan. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Sebab kita buat kerja tanpa upah. Satu lagi, tuan-tuan pergi potong rumput kawasan masjid. Masjid suruh dan masjid bagi upah 200 untuk perhabis keliling masjid, bersihkan kawasan masjid. Dapat upah. Dapat pahala ke tidak? Dapat pahala juga. Sama. Tapi yang membezakan ialah kadar pahala. Orang yang potong rumput dengan percuma tadi, pahala dia lebih banyak daripada pahala yang potong rumput dengan cara dibayar upah. Tapi pahala ni tuan-tuan, kecil-kecil pahala pun besar juga pahala. Sebab orang tu dia cari rezeki untuk anak bini dia, kan, untuk makan minum dia. Tapi kalau tuan-tuan nak cari pahala, kan, tuan-tuan kata tak apa, aku duit banyak dah, duit dah cukup dah, sekarang ni aku nak cari pahala. Maka kalau tuan-tuan betul-betul nak cari pahala dan tuan-tuan duit dah cukup, maka caranya ialah dengan menolong orang tanpa mengharapkan balasan. Orang nak bagi, terima, tapi jangan mengharapkan balasan. Jangan ungkit kalau orang tak bagi balasan apa-apa, orang tak bagi upah apa-apa. Pasal apa? Sebab kita buat secara sukarela. Itu beza. Faham kan? Nampak kan? Jadi jangan tuan-tuan hina pula orang yang ambil upah, sebab dia halal.
Cuma kita bercakap dari segi kadar pahala. Sebab itu disebut kan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, dia kata dalam bab ambil upah kerja-kerja yang macam ni, dia kata boleh kan, boleh ambil upah dan tidak menjadi masalah kan, dan tidak menjadi masalah. Malah pemberian upah kan, upah ataupun hadiah, dia kata itu dalam bentuk balasan terima kasih di atas pertolongan ataupun di atas khidmat yang orang bagi kepada kita. Jadi ini yang membezakan. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata kalau upah itu dipersetujui lebih awal, maka menerima upah mengurangkan pahala. Dapat pahala juga, tapi pahala dia kalau banding dengan secara sukarela tadi, maka ia adalah berkurangan. Dia ambil upah, maka pahala dia berkurangan, tetapi tidaklah menjadi satu kesalahan. Dapat pahala juga, cuma tidaklah sebesar pahala orang yang sukarela. Dan sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab kedua-dua pekerjaan itu kan, kedua-dua pekerjaan itu adalah pekerjaan yang memberikan manfaat kepada si mati dan keluarga si mati. Kita tolong orang tu kan, uruskan jenazah dia, kedua-dua itu memberi manfaat. Cuma cara memberi manfaat berbeza antara kedua-dua jenis tadi. Jenis yang pertama, kita tak perlu bayar upah dia, kecuali kita nak bagi hadiah. Yang kedua tadi, kita perlu membayar upah kepada dia. Jadi itulah sedikit sebanyak perbahasan berkenaan dengan mengusung mayat dan juga pengurus yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Mudah-mudahan kita mendapat gambaran yang betul berdasarkan kepada apa yang dibahaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka